So Leverman-Marquardt adalah iterative methods. Okay. Gauss-Newtons pun iterative methods. Tapi adalah untuk non-linear dengan overdetermined. Ada tak special case untuk square matrix dan juga linear? Ada, iaitu Jacobi dengan Gauss-Seidel. So Gauss-Seidel dengan Jacobi, dia lagi cepatlah kalau guna untuk n darab n dengan linear. So kita tak perlulah pergi pada Leverman-Marquardt dengan Gauss-Newton semata-mata untuk solve square matrix dan juga linear. Cukup kalau guna Jacobi dengan Gauss-Seidel. Tapi apapun, bila kita cakap pasal iterative methods, yang paling utama ialah convergence. Convergence bagi iterative methods tu, dia bukannya kita boleh guna saja-saja tanpa kita pastikan yang the iterative methods tu works on that particular system of equation. Bukan. So, convergence of iterative methods ni bergantung pada coefficient. Nama dia coefficient of the matrix A. So A, kalau kita ada matrix A X equal to B, A tu adalah dipanggil coefficient matrix. C-O-E-F-F-I-C-I-E-N-T, coefficient matrix A. So dia tak bergantung pun pada matrix B. Dia hanya bergantung pada matrix n darab n. Sebab apa? Bila kita bercakap berkenaan dengan eigenvalues, okay, eigenvalues cuma berkaitan dengan matrix coefficient A tadi. Dia bukannya bergantung pada B. So maksudnya kalau you ada AX equal to B1, AX, A yang sama, AX sama dengan B2, kan? Ataupun AX sama dengan B3, B1, B2, B3 tu tak kisah berapa pun nilai dia. Yang penting A tu coefficient matrix dia punya eigenvalues of the matrix A tu mestilah memenuhi beberapa syarat. Okay? Bila kita ada matrix n darab n, yang paling utama yang kita kena tahu adalah eigenvalues dia. Eigenvalues dia berapa bilangan eigenvalues bagi n darab n. So mestilah kalau you belajar characteristic method untuk cari eigenvalues, you akan tahu yang you akan dapat n eigenvalues, kan? Betul tak? Betul kan? Dah belajar kan? Dah belajar tak? I think dah belajar. Kalau you ada matrix 3 darab 3 dan I expect yang sepatutnya you ada 3 eigenvalues. Okay? And then setiap eigenvalues tu correspond dengan eigenvector lah. Eigenvector. Okay? Dan kita sebenarnya bukannya nak tahu the whole set of the eigenvalues pun untuk check dia punya convergence. Yang paling penting ialah kita nak tengok adakah eigenvalues punya distribution tu terkeluar daripada unit circle ataupun tidak. Bila saya cakap pasal eigenvalues, dia adalah complex number. Dia tidak semestinya linear. Dia tidak semestinya real. Okay. Dia boleh jadi kompleks. Dia boleh jadi real. Tapi apabila kita kata yang dia adalah kompleks, dia kemungkinan adalah kompleks, maka kita akan bercakap berkenaan dengan distance lah, absolute value. Kan? Nak belajar kan? Kalau distance bagi complex number, it's deal with absolute value. So tak boleh nak tekan. Jadi kalau you ada satah, so
So ini yang dipanggil Argand's diagram. Kan? Argand's diagram ialah diagram bagi complex number. Okay, so ni adalah real X, and then kita ada satah IY, kompleks punya satah, ini dipanggil Argand's diagram. Unit circle maksudnya kat sini adalah I, yang ni 1, yang ni -1, dan ini adalah -I. So dia adalah dalam bentuk circle macam ni. Okay, so this is unit circle. So kalau lah you ada matrix 3 darab 3, mungkin eigenvalue yang pertama dia dalam ni iaitu mungkin 0.5 plus 0.5i, kan? 0.5 plus 0.5i. So masih lagi dalam unit circle lah. And then yang kedua misalnya adalah real number iaitu 1. Okay, dan somehow yang ketiga somehow berada pada satah yang ni kat sini misalnya, kan? Mungkin berapa kat situ, let's say -2 tambah IY misalnya, tambah 1 IY lah. Okay, tambah 1 IY. So bila kita tengok eigenvalues yang ketiga ni somehow lies outside the unit circle lah. So daripada tiga-tiga tu kita cuma nak tahu adakah ada eigenvalues yang terkeluar. Kalaulah ada eigenvalues bagi matrix A kita terkeluar daripada unit circle, maka automatic iterative methods kita tidak akan converge. Okay, tidak akan converge. So this these eigenvalues yang paling besar tu dipanggil spectral radius. Spectral radius. Okay. Yang matrix yang lambda, so eigenvalue selalu dipanggil lambda, kan? Lambda yang ketiga, lambda 3 yang paling besar tu dipanggil spectral radius. So kita nak tahu adakah spectral radius kita adalah lebih besar daripada 1 ataupun absolute value lah, absolute value of that lambda tu adalah lebih besar daripada 1 ataupun lebih kecil daripada 1. Okay, so kalau dia lebih besar, secara automatik kita tak pergi pada iterative methods lah, kita terus kepada direct method. Direct method macam LU decomposition, Gaussian elimination dan sebagainya. Tapi be careful, LU decomposition pun dia ada syarat dia, kan, yang kita belajar hari tu. Kalau nak guna, ada syarat dia. Tak semestinya terus boleh guna, kan? Kalau you ingat lah, I think I dah bagi tahu. Okay, so itu benda paling penting lah. Tapi kenapa kita still kena belajar? Mesti fikir kalau direct method lagi sesuai, lagi bagus in everything, then why should we learn about iterative method? So tidak semestinya direct method ni paling bagus, tidak. Sebab kalau you bayangkan kita ada sparse matrix, kan? So sparse matrix ialah apabila you ada terlalu banyak kosong dalam matrix you, kan? Mungkin the shape dia macam ni, kan? Yang diagonal parts ni ataupun diagonal tiga baris yang dalam ni ke, kan? Kalaulah ini sahaja yang ada nilai, yang lain adalah kosong, maka kalau you ada 1000 darab 1000 matrix, dan tak ada guna kalau you guna direct method. Sebab apa? Sebab dia akan menggunakan banyak sangat memory bagi komputer you, akan time consuming as well, kan? And then itulah benda yang paling penting. So terus sepatutnya kita boleh check for the iterative method, sebab kalau kita boleh confirm yang dia converge, dan fast converging methods bagi iterative methods ni sangat membantulah, especially untuk
matrix yang sangat besar. Okay, so itu perkara yang penting yang kita kena take notes lah. So iterative method is very important as well, even though it doesn't really apa orang kata lagi general berbanding dengan direct method. Okay, so first kita belajar berkenaan Jacobi. So this is the system of equation yang kita ada. So you tengok sistem yang kita ada ni linear lah. So X1, X2, X3 tak ada tiba-tiba X1 kuasa 2, kat sini X2 kuasa 3, yang ni Xn kuasa 5, tak ada. Okay, semuanya linear. Okay, so bila dia linear, then kita tak pergilah pada level Markov yang kita dah ajar, yang kita dah belajar hari tu. Okay, and then bila kita tengok kalau kita tengok ni, the system given has a unique solution. Okay, the coefficient matrix A has no zeros on its main diagonal. Okay, maksudnya untuk main diagonal dia A1, A11, A22, A33 ni tak kosong. Okay, okay, so ni dua assumption yang kita ada untuk buat Jacobi method, untuk derive Jacobi method. Okay, tapi tak semestinya it also works for others jugalah. Ini assumption before deriving the matrix. Okay, tapi yang paling penting, kalaulah diagonal matrix you kalau diagonal matrix you kosong, then you akan ada trouble, sebab kita seboleh-bolehnya kan nak jadikan X1, X2 kita sehinggalah Xn, kalau n sama dengan 5, maksudnya X1, X2, X3, X4, X5 kita adalah sebagai subject of the equation. So kalau nak jadikan X1, you bawa semua ke kanan. Kalau you tengok yang the first one, A12, X2 plus and so on sampai A1n Xn kita ke sebelah kanan. And then A11 ni you akan jadi denominator kalau you jadikan X1 sebagai subject. Betul kan? Okay, so kalau yang ni 0 dan habislah kan, it will be undefined lah you punya jawapan. So itu pentingnya assumption yang you buat. Okay, and then X2 you pun sama, you bawa yang lain semua ke kanan, A22 X2 ni ke kiri, and then A22 ni you jadikan pembahagi kan, pembahagi, and then you akan dapat X2 you macam ni. So on sampailah Xn you macam ni. Okay, dan penting untuk bila kita bercakap berkenaan dengan iterative methods, kita kena tahu yang kita kena sentiasa ada initial conditions. Initial conditions yang you ada pun kadang-kadang perlu diberi perhatian lah. Ada yang nak dua initial conditions kan untuk setiap unknown. Ada juga yang hanya nak satu. Dalam Jacobi ia cuma required satu saja. So maksudnya kita punya unknown ialah X1, maka kita akan perlu X1 not lah. And then kita ada X2 unknown, X2 not. And then sampailah Xn, maka Xn not. Okay, so this is our initial condition yang kita kena set. Okay, so this initial condition sebenarnya tak boleh terlalu jauh, sebab kalau jauh sangat dan susah sikit lah you nak converge. Boleh converge tapi susah. Tapi ada keadaan di mana kalau you pergi pada analisis bagi this kind of methods, dia ada syarat dia untuk tentukan convergence bagi based on the initial condition. Maksudnya tak bolehlah terlalu jauh. Kalau terlalu jauh mungkin boleh diverge. Okay, bukan setakat lambat tapi memang terus diverge. Okay, and then this is our system lah yang baru. Okay so ni sistem yang kita ada. Okay, so sekarang ni bila kita dah setkan X1 apa, X2 apa, X3 apa,
And then apa? And then kita boleh jadikan dia repeating lah. Okay. So repeating dia macam mana? Second approximation X1. Tadi X0 kan? X1 not, X2 not, X3 not, and so on. Yang kedua X11, X21, X31, X41, and so on. Okay? So yang ni X1 not ni you masuk kat mana? X1 yang ni lah. X1 not. And then X2 not you masuk kat sini. So serentak semua sekali. Kan? And then bila dah dapat ni, and then X1 ni nanti you masuk kat sini. So it's iterate lah. Okay, it's iterate banyak-banyak kali lah. Okay, so akhirnya ni adalah method formula yang you ada. Xi K bahagi dengan AII, yang ni yang I kata tadi, dia tak boleh sama dengan kosong. Kalau dia kosong, AII dia akan menyebabkan the whole thing will be undefined lah. Will be undefined. Okay. And then yang lain ni cumalah sama saja dengan yang sebelah kanan. Okay. So ni adalah dia punya formula. Formula yang you boleh tulis. Tapi tak semestinya you guna formula ni, you boleh guna another formula juga. Okay. Yang you belajar numerical methods dalam bentuk ni ke? Formula dia? Ke dalam bentuk satu lagi? Tak tahu. Okay, whatever lah. Apply the Jacobi methods. Okay, so contoh dia kat sini, 5x1 tolak 2x2 plus 3xn equal to negative 1. Negative 3x1 plus 9x2 plus xn equal to 2. Okay, and 2x1 minus x2 minus 7xn equal to 3. So semua ni linear dan matrix dia adalah 3 lah. Okay. So dia kata dia buat dalam bentuk yang jadikan X1, X2, X3 ni sebagai perkara rumus atau sebagai subjek, X1, X2, X3. Okay, and then you bahagi dengan 5 lah yang ni. Ni bagi 9. And then this one you bahagi dengan negative 7. So dapat ni. And then somehow dia pilih initial guess 0, 0, 0. So the first approximation dia dapat ni. Okay. So dapat X11, X21, X31. And then dia iterates lah. Iterates banyak-banyak kali. Okay. And then dia akan dapat lah. Okay, so this is how you do it lah. Kalau dalam exam, make sure you buat table senang kita nak tengok. Okay. And then selain daripada formula yang diberi ini formula yang pertama lah bagi saya, kan? You sebenarnya boleh tulis Jacobi methods dalam bentuk matrix form. Okay. So kalau lah you ada n darab n, so this is the matrix coefficient A, and then this is B, and this is X. Okay. A you boleh di split sebagai diagonal part, which is diagonal saja, yang lain 0. So this is a sparse matrix lah. Sparse matrix. Yang you ada adalah diagonal saja. So this is diagonal matrix. And then macam mana nak jadikan A ni sebagai diagonal? Mestilah you tolak dengan bahagian lower triangular matrix. Tolak dengan negative of the lower triangular matrix dengan tolak bagi the negative of the upper triangular matrix. In other words, you plus lah kan. Plus dengan lower triangular matrix dan plus dengan upper triangular matrix. Tapi kalau kita nak jadikan matrix ni dalam bentuk negatif, then we have to minus. Okay. So, ianya boleh juga ditulis sebagai diagonal minus L minus U. So, L U kat sini, yang single L ni adalah negatif
negatif bagi LL. Okay, jangan confuse ha. So sebab sebelum ni kita guna L untuk lower triangular matrix kan. Memang ni pun lower triangular matrix tapi dia bukan straight away lower triangular matrix daripada A. Tapi dia negative value of the lower triangular matrix. Okay, so negative LL. So LU adalah negative LL. Okay, sama juga U pun UU pun sama dengan negative U. So this is my notation lah. It's up to you nak guna macam mana. Yang penting you should know that this contains negative of the each elements for the lower triangular matrix, and this one the negative parts of the upper triangular matrix. Okay, and then let's say you assume that this diagonal matrix U, the inverse exists kan. Dan bila diagonal matrix senang je lah nak cari inverse dia, dia akan jadi 1 over kan. I think you dah tahu ni 1 over A11, 1 over A22 and so on up to 1 over ANN. Okay, and then kalau you tengok kat sini, yang asalnya ialah apa? Ialah matrix AX equal to B. Kalau your A ialah kalau your A ialah you represent it as D minus L minus U, X equal to B, it means that how you gonna make X ni sebagai subject? How you gonna make this X sebagai subject? You mungkin boleh split lah. So DX kan minus L plus U and then X equal to B kan. So yang this part here L plus U ni boleh bawa ke kanan. So dx is equal to L plus U, okay, darab dengan X plus B, okay. And then untuk hilangkan X ni, D inverse wujud, you darab both side dengan D inverse, dapatlah hilang D ni. So D inverse L plus U X plus D inverse B. Okay, so this is the formula bagi Jacobi matrix. Sorry, Jacobi methods lah in terms of matrix form. So selalu kita guna yang ni. Sebab lagi senang kan? Mana dengan yang satu lagi, tapi boleh je dua-dua you nak guna. Tapi ikutlah nak guna yang mana. Okay, so ini adalah Jacobi matrix you. So XK yang side kiri ni, XK yang sebelah kanan ni akan jadi XK minus 1. So you masukkan iterative methods sebelah kanan lah and then you iterates. Okay, so ini adalah formula kedua lah bagi Jacobi. Okay, so ini adalah cara nak buat numerical algorithm. So I think kita pun ada. And then Gauss-Seidel pun lebih kurang sahajalah. So Gauss-Seidel punya formula pun ini formula yang pertama kan, formula yang pertama yang in terms of summation tu. Okay, and then dia punya beza Jacobi dengan Gauss-Seidel ialah untuk Gauss-Seidel instead of yang pertama memanglah S1 kita jadikan subjek, tapi yang arrangement bagi Gauss-Seidel yang pertama dengan yang kedua untuk equation kedua. And then yang ketiga, yang ke N pun semua habis diambil. So ini adalah beza lah Gauss-Seidel dengan Jacobi. So purpose dia adalah untuk mempercepatkan convergence lah. Kalau sebab Gauss-Seidel adalah improvement version of the improvised version of the Jacobi. So formula dia pun of course you expect dia lagi susah lah berbanding dengan the simpler form dalam Jacobi method. Okay, so itu adalah Gauss-Seidel. Okay, and then ini adalah formula dia. Okay, ini adalah formula yang kedua dalam bentuk matrix form.
Ini. Ni yang kedua, yang ni yang pertama. Okay. So tu benda yang you kena take notes lah. So itu sahaja. Tak ada apa pun. Dan ada juga ni dia tulis convergence theorem of iterative methods. Kalau you tengok kat sini, yang ni kan, if and only if rho of t is less than 1. Ni yang tadi yang dia cerita kat you, yang kat you tadi, berkenaan dengan eigenvalues, spectral properties and so on tu. Cuma nampak macam ni ditulis spectral radius must satisfy rho of t is less than 1. Tapi mungkin cara dia tulis tu agak tak, mungkin you tak berapa nak faham lah, tapi lebih kurang saja yang I cakap tu, you have to make sure that the eigenvalues tu semuanya berada dalam unit circle. Tak nak dia terkeluar. Kalau dia terkeluar, then automatic tak converge. Mana-mana iteration methods pun macam tu. Iterative method semua macam tu. Dia depends on the eigenvalues. Okay? Okay, Ada soalan tak? Tak ada? Ada? Okay, kita tengok pada numerical code. So numerical code, macam saya cakap tadi, dia ada dua formula. Untuk Jacobi ada dua, untuk Gauss-Seidel pun ada dua. Satu yang melibatkan summation tu, kan? Kita tengok balik lah. Ini kan? Ini. 1 over AII summation AIJ XJ K minus 1 plus BI. Okay, so kalau lah kita tengok. Ini ada dalam ni yang I share. Jacobi punya ni, you boleh run pun. Cuma I dah convert dia dalam PDF. Senang nak tengok. So, Jacobi modules menggunakan equation yang pertama. Okay. So, bila you tengok kat sini, kan? Ni adalah formula dia. Ini ada tulis. 1 over AII summation negative IJ XJ K minus 1 plus BI. So, kalau you tengok, kan? Kat mana yang BI dia ialah X new ni. So, this is BI. Yang ni AIJ ni. Kan? And then this one adalah XJK minus 1. Okay? And then AII ni, this one. AII. So, this is the formula lah untuk equation yang pertama. Okay? So, ni adalah formula dia. Okay? So, itu adalah iteration methods lah. Boleh try lah, you boleh try. Main-main dengan and then cuba fahamkan each of these. Okay, senang je ni, tak ada apa pun. And then you boleh juga guna yang second equation. Okay, so second equation yang kita kena tulis lah. Second equation tu level. This one kan? Yang ni. D inverse L plus U X plus D inverse B. Okay. X, okay, saya nak tulis X D inverse L plus U plus D inverse B. Betul kan? L plus U, I think this is X pun. Okay, yang ni XK, ni K minus 1. Iterate lah. Kalau yang ni K plus 1 lah. Tak salah
Itu formula dia, saya rasa betul. Check sikit. X plus B. Betul kan? Okay. Itu adalah formula dia. Okay. So, kita nak cari L, nak cari U, and then kita nak cari D. So, A, let's say, untuk example, you ada A, 10, 14, 11. So, this is 3 punya matrix lah. Row pertama, row kedua dengan row ketiga. And then this is B. B matrix yang sebelah kanan, 1, 1, 1. And then this is the matrix yang you pilih untuk initial conditions, 0, 0, 0. And then diagonal matrix you define as D1. Okay, so this is D1. Okay, and then diagonal mesti diambil yang diagonal kan, 10, negatif 6, 6 dengan 12. Okay, and then so this D1 ialah diagonal of A dalam bentuk matrix macam ni, and then you nak jadikan dia dalam bentuk diagonal matrix, you kena tulis diagonal matrix D1. Okay, so jadi ni adalah elements bagi diagonal matrix. Okay, so 10, 0, 0, 0, negatif 6, 6, 0 dengan 0, 0, 12. Okay, and then you ada lower triangularized bagi A, okay, minus matrix D2 ni, kan, you nak, kalau lower triangularized, kalau lower triangularized punya command ni, dia akan memberikan you termasuk diagonal matrix, kan. Kalau you ada matrix ni, dia akan termasuk diagonal matrix ni. Ini semua termasuk diagonal parts. Kalau you tak nak masukkan diagonal parts, itu adalah strictly lower triangularized lah. So you dalam case ni sekarang you nak strictly lower triangularized, terpaksalah you minus dengan D2. Okay, so dapat 13, 0, 0, 0, 13, 0, 1, 11, negatif 13, 0. So this is your original matrix A. D2U ialah this one. Okay, and LU ialah berapa? Tak nak masuk 10, negatif 6, 6 dengan 12 ni. So dia akan jadi 13, 11 dengan negatif 13. Okay. Sorry. Nak masuk ke tak nak masuk? Sekejap. What is this? And L is this. Oh, okay, so this is N. This is a lower triangularized. And then you minus dengan diagonal parts. So dapat ni. So inilah yang strictly lower triangularized. Ataupun you boleh guna command lower triangularized A, negative 1. Kan? Kalau you ingat lah. Instead of guna minus D2 ni, you boleh guna this command. Lower triangularized A, negative 1. I think I dah ajar. Ada ajar masa at LU decomposition hari tu. Okay, and then untuk NU, upper triangularized minus D2. So sama juga. So NU ni adalah strictly upper triangularized. Sebab tu dia minus dengan D2. Okay, so you boleh guna command upper triangularized A, 1 lah. A, 1. Okay, so L ialah negatif NL dengan U ialah negatif NU. Okay, and then kita ada diagonal, diagonal parts yang D2 ni, you nak cari inverse dia, kan? So inverse dia akan jadi 1/, lah sebab dia diagonal punya matrix. So 1/10, 1/, negatif 66 dengan 1/12 kat sini. And then you terus masuklah dalam apa? You punya iterations. So iterations you punya formula ialah D inverse L plus U X plus D inverse B, kan? So D inverse
L plus U. So L plus U xn. Xn ni yang first x naught you ambil untuk initial condition and then B. And then linear solve ni macam I cakap, kalau lah you ada AX equal to B, kan, command bagi linear solve, dia akan jadi linear solve A, B. Dia adalah X. Kan? Ni dia punya ni lah command dia. X plus juga sama dengan inverse bagi A, kan, darab dengan B. So either one lah nak guna yang mana. So dalam case saya guna linear solve. So dalam case saya guna linear solve. So kalau tengok linear solve D2, kan, sebab yang ni inverse tadi, kan, linear solve dia ganti inverse ni, D2, D inverse, kan, so linear solve D2 lah, and then comma L plus U X plus D plus B. So dia dalam bentuk ni. Kalau sebenarnya dia dalam bentuk D inverse L plus U XN. Sekejap ya. Betul kan? XN plus B. Kan? So ni ada kurungan. So this is actually the formula lah. Okay. So dia keluarkan D2 ni. Sebab D inverse dia sama dengan linear solve. Linear solve A, B adalah sama dengan inverse A darab dengan B. So kalau you ada D inverse kat sini, so maksudnya you boleh guna command linear solve D2 darab dengan the whole thing yang sebelah kanan. Boleh ya? And then it iterates lah, sebab tu kita ada do loops. Do loops ni untuk iteration sampai 10 iteration. Saya suruh print N dengan matrix form Xn. Okay? So dapatlah iteration yang pertama, yang initial condition yang you pilih 000 and so on. And then iteration lah. Iterations. So dapatlah iterations dia. Okay? Tak tahulah ni converge ke tak. Nak tahu converge ke tak, you boleh continue lah. Berapa banyak lagi yang you ada. Dan yang paling senang ialah you check eigenvalues. Macam mana nak check eigenvalues? Ada command dia kan, eigen system. Dah belajar itu kan, eigen system ataupun command dia eigenvalues kan. I think tak boleh nak tekan kat sini. Tak boleh nak ni ke? Oh, this is modules ni guna 10, 14, 11. Lain lah. Dia punya contoh lain. Okay, nak tengok eigenvalues. Eigen system. System.
So, ni Python system bagi matrix A. You nak tengok dia punya eigenvalues you. So, kalau lah this is the matrix. Bentuk dia macam tu. Eigenvalues. M. Eigenvalues. Let's say eigenvalues in matrix A. Dia dalam bentuk roots macam ni. Okay, so saya minta dia buat dalam bentuk ni lah. N ni ialah dalam bentuk real number ya. N ni merujuk kepada real number. So, saya suruh dia display eigenvalue. So, bila you tengok kat sini 10.22. Terkeluar daripada 1 kan. Walaupun semua real. Tapi spectral radius dia memang confirm keluar. Sebab tiga-tiga eigenvalues pun memang keluar daripada 1. Dan keluar daripada unit circle. So, memang dia tak converge lah. So, that's why kalau you tengok ini dengan yang ni converge pula. So, yang mana ni? Ya. Tadi kita tak converge. 422 ni converge kan? What happened? 1861033 converge je. So, yang ni apa? Ini Jacobi lah. Sekejap ya. Matrix mana yang diguna? Diagonal NL NU inverse D2. Dah betul lah ni. Kenapa yang ni tak converge? Yang ni run masa bila? 10, 14, 11. Matrix lain Tapi apa pun, matrix yang kita cari untuk eigenvalues dia untuk yang ni. Untuk this one. And memang keluar daripada unit circle. Nanti kena check balik lah. Kenapa somehow dia converge. Okay, kena baca balik lah. Jadi saya cuba baca-baca juga. Sebab sepatutnya kalau ikutkan kemungkinan yang dia converge adalah susah lah. Atau mungkin juga special case dia boleh converge juga. Mungkin. So, kita tak tahu badan. Tapi secara dasarnya eigenvalues dia mestilah less than 1 untuk confirm convergence dia. Okay. And then ni sama je lah yang tadi kan. Cuma kalau you tengok iterations dia converge lah. Dia converge. And then yang
Yang purple ni apa? Purple ni cara dia tulis lah lain sikit. ID, inverse lah. Inverse L plus U, XI plus IDB. So ID dia ialah inverse lah. Instead of guna linear solve, you boleh guna this formula yang ID yang cakap tu. Either guna linear solve ataupun inverse. Inverse bagi diagonal matrix. So ID I think dalam case ni dia guna inverse. ID ialah inverse bagi D2. Okay, either one lah you nak guna yang mana. Okay, so that's it about Jacobi. And then kita pergi pula pada Gauss-Seidel. Sama juga, benda yang sama. Gauss-Seidel pun ada dua. Gauss-Seidel punya coding tak ada lah. Tak apalah, jadikan assignments. Assignments you Gauss-Seidel. You buatkan coding untuk Gauss-Seidel. Okay? Sebab Jacobi saya tak buat. Jacobi saya dah buat. So assignment kedua you. Okay? Buatkan coding untuk Gauss-Seidel. Okay? Guna either one lah. You nak guna yang formula yang pertama ke formula yang kedua? Which one you nak guna? Formula kedua, Doktor. Kalau formula kedua, dan fokus formula kedua lah. Buat dua-dua lah by coding dengan numerical, by hand. Both. By hand dengan coding. Boleh? So, bila nak hantar? Minggu depan boleh? Boleh kan? Sempat kan? Minggu depan hari Jumaat. Hari ni baru hari Ahad. Almost 2 minggu lah. Hari Khamis you hantar before class. Kelas kita Jumaat kan? Okay? So, itu saja. So tolong buat Gauss-Seidel punya assignments. Ada soalan ke apa-apa? Boleh faham ke? Clear ke? Clear tak? Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan, kita bersurai dulu lah. Saya stopkan